oleh hanya 20 orang dan hanya dengan pungut suara di parlimen. Jadi very sad. Ahli-ahli berhormat, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kalangan masyarakat. This war is done and over. Kita punya battle untuk mempersoalkan rang undang-undang pindaan ni atau pencegahan pengawal penyakit jangkit. Ada yang betul-betul tak logik dan tak relevan. We knew that now through the mask didn't work. We knew sekarang SOP lockdown tak membawa apa-apa keberkesanan. We knew today that the vaccines didn't do a good job. The immune system, herd immunity gagal untuk tercapai. So kalau benda ni baru berlaku 2-3 tahun lepas dan segala kuasa ni telah diturunkan sebegini senang, orang-orang yang luluskan benda ni adalah orang-orang yang menolak akta ni. Pergilah rujuk kepada search. Kalau saya letak search population secara online 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, cuba lihat siapalah yang menentang this akta. It's the same people who approved it today. So it's a sad day di mana akta ni diluluskan sebegini rupa dan tak ada pindaan yang lebih inklusif. Kita telah belajar daripada time COVID-19 kegagalan certain SOP. Ada yang tak masuk akal, yang ada yang sendiri yang telah dirungkai oleh menteri kesihatan sekarang dan juga lepas. Ada yang betul-betul tak logik dan tak relevan. Apa implikasi akta ini pada masa yang akan datang? Okay. First thing kita tengok ada beberapa perincian tentang akta 342 yang perlukan pindaan. Tapi a bit of background story is kenapa akta ni pada 2 ataupun 3 tahun lepas masih gagal untuk mendapatkan kelulusan ataupun sokongan daripada ahli-ahli parlimen. Balik kepada Akta 342, apa isu-isu yang kita perlu rungkai? Di bawah seksyen baru ataupun seksyen 14A, bagi saya, seorang pegawai diberikan kuasa boleh memerintah mana-mana orang yang dijangkiti atau yang mempunyai sebab untuk percaya telah dijangkiti oleh sesuatu penyakit. Okay? So definisi untuk percaya telah dijangkiti is something bagi saya agak unik. Macam mana kita boleh percaya saja dijangkiti dan boleh menjalani pengasingan ataupun pengawasan di mana-mana tempat sebagaimana yang difikirkan patut. Okay? So once it's passed again, benda tu dah lulus. Next thing, dalam seksyen 14A golongan 1 tadi, ini golongan 2, seorang pegawai diberi kuasa boleh menggunakan kekerasan yang perlu untuk memastikan perintahnya dipatuhi. So definisi kekerasan ini bagi saya mungkin kita kena rujuk kepada SOP. Apakah SOP ataupun peraturan? Biasanya ada akta ni akan ada peraturan. Itu yang saya tahu masa saya berkhidmat dalam KKM. Setiap akta yang saya handle tu mungkin ada peraturan dia. So kita kena tengok apa peraturan ataupun SOP dia. Apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri di Parlimen mungkin akan wujudnya body cam. Kita akan guna pakai body camera untuk melihat sama ada kekerasan dilakukan ataupun tidak. So terma kekerasan ni sometimes a bit subjektif. Kita kena tengok sama ada dalam akta ni ada tak definisi kekerasan, apa maksud definisi kekerasan, apa pun open for interpretation, macam jelik open for interpretation. Okay, session baru 15A golongan 2. Ini pun salah satu benda yang ramai orang concern ataupun risau. Perintah untuk memakai, membawa atau menggunakan apa-apa bentuk peranti pengesan yang disediakan oleh pegawai yang diberi kuasa. And then B, untuk memasang atau menggunakan apa-apa aplikasi digital dalam apa-apa peranti digital sebagaimana yang ditentukan oleh pegawai diberi kuasa. A membawa maksud menggunakan peranti. Okey, peranti ni boleh jadi strap, peranti ni boleh open interpretation, dia boleh gunakan ada benda mereka meletakkan ke dalam badan you untuk track dan sebagainya. So I don't know whether ramai orang akan pergi deep sangat kepada microchip dan juga dan sebagainya, but we want to be a bit open to technology sebab memang akan ada keperluan untuk menggunakan perkakas untuk kita track patients yang mungkin ada masalah tentang masalah penyakit jangkit. Saya di sini ingin katakan dan memang wujudnya keperluan untuk gunakan section ni. For this section I think there is no problem, but again peraturan apa level dia. Cuba bayangkan kalau ada orang yang ada masalah penyakit TB and kita kenal pasti pesakit ni memang positif tu diagnosis of TB, memang buat semua ujian positif, tapi dia engkar untuk kuarantin, dia engkar untuk tidak keluar, duduk di rumah ataupun kuarantin, and dia tak buat benda tu, and dia pergi keluar and merebakkan masalah tu. Bukankah itu satu masalah? So with peraturan memang wujud,
Tapi at least kalau wujud apa-apa tracking dan sebagainya, kita boleh trace. Tetapi harus ingatlah, definisi ni bagi saya bila membawa masuk peranti ni agak broad. So again, bila satu akta tu diluluskan, sekarang ni akan balik kepada peraturan to what level kita akan gunakan the technology ataupun device. The second thing, kita lihat pada aplikasi digital dalam apa-apa peranti digital. Membawa maksud, dulu kita ada MySejahtera. Kalau lepas ni, dengan menggunakan pindahan ni, sekiranya mereka minta anda untuk download satu aplikasi menggunakan peranti digital apa-apa, awak wajib untuk menggunakannya. That means tak ada lagi kelompongan untuk tak boleh download, tak erti download, tak ada internet dan sebagainya. So dia akan gunakan kuasa yang diperuntukkan ni untuk menggunakan untuk tujuan pengesanan dan pemantauan. Okay, the big thing bagi saya, yang ni bagi saya yang paling sedih sekali lah, okay, ialah arahan seksyen baru 21A, arahan ketua pengarah. Ini yang kami risaukan. I think telah disebut oleh beberapa ahli parlimen dalam meeting ni pun, adakah kuasa kepada ketua pengarah ni diberikan secara total? Sebab apa yang diletakkan dalam arahan subsection baru 21A-1, biar saya bacakan. Ketua pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan mengikut apa-apa cara, sama ada secara am ataupun khusus maknanya spesifik, kepada mana-mana orang atau golongan orang supaya mengambil apa-apa langkah bagi maksud mencegah dan mengawal apa-apa penyakit berjangkit. Apa yang bawa maksud? Anything and everything. Dia kata kena ikut, walaupun ada dispute daripada mana-mana agensi ataupun mana-mana golongan-golongan think tank, masyarakat, pakar dan sebagainya. So dalam artikel pertama ni, sekiranya perlu cucuk, sekiranya kena ambil ubat, sekiranya kena ada kuarantin, sekiranya kena pakai peranti, sekiranya kena pakai peralatan, sekiranya kena kuarantin, sekiranya anak you ada sakit, sekiranya anak you kena ambil, all of these thing now is open for interpretation selagi kita akan tengok SOP. We need to see the peraturan and we need to see the SOP now. Okay, so sometimes akan ada pertimbangan, kenapa kita tak tengok SOP dulu buat peraturan, why we make the akta dulu baru buat peraturan. Okay, dan yang paling menyedihkan kepada hampir 78,000 doktor dekat Malaysia ialah yang nombor 2, 21A-2. Ketua pengarah boleh mengeluarkan apa-apa arahan, perintah atau garis panduan kepada mana-mana pengamal perubatan bagi maksud mencegah dan mengawal apa-apa penyakit berjangkit. Okay, it's fine when the orders are good, but kita telah belajar daripada time COVID-19, kegagalan certain SOP, ada yang tak masuk akal, yang ada yang sendiri yang telah dirungkai oleh Menteri Kesihatan sekarang dan juga lepas, ada yang betul-betul tak logik dan tak relevan. Seperti contohnya pemakaian mask, masuk ke dalam kedai pakai mask, masuk dalam kedai makan, lepas tu makan buka mask, lepas tu keluar kedai buka mask balik. Pada pukul 8 ada SOP kena balik rumah, seolah-olah virus tu akan keluar pada waktu 8 malam dan masuk balik 8 pagi. So all of this merupakan arahan-arahan yang pernah digunakan dan pernah dikeluarkan, walaupun pada ketika itu wujud dispute dari segi saintifik. We knew that now the mask didn't work. We knew sekarang SOP lockdown tak membawa apa-apa keberkesanan. We knew today that the vaccines didn't do a good job. The immune system, herd immunity gagal untuk kita capai. So kalau benda ni baru berlaku 2-3 tahun lepas dan segala kuasa ni telah diturunkan sebegini senang oleh hanya 20 orang yang hanya dengan pungut suara di parlimen, it's very sad. Sangat sedih kepada di mana tak ada pertimbangan daripada persatuan-persatuan perubatan yang mungkin ada juga sebut pada bulan Jun Julai masa bacaan pertama, but there was no progress, there was no discussion, there was no jawatan kuasa khas untuk persatuan-persatuan perubatan ataupun some form of expert think tank ada jawatan kuasa untuk dibawa bincang untuk collective decision, because when it fails everybody runs away. Yang jadi mangsa again public dan juga rakyat. So benda ni bagi saya ialah berakhirnya technically suara doktor-doktor perubatan bila melihat kepada isu penyakit-penyakit. Sebab kita akan move kepada yang satu, kedua dan ketiga. Section 21A-3. Mana-mana orang yang melanggar apa-apa arahan, perintah atau garis panduan yang dikeluarkan di bawah section ini melakukan satu kesalahan. Makanya publik dan juga pengamal perubatan juga akan melakukan kesalahan jika melanggar ataupun mempertikaikan pendapat tersebut. So technically apa yang bermaksud ni, kami ni semua dah officially kena zip mulut dengan
DCI. So kita tak boleh lagi memperbincangkan benda-benda yang mungkin even tu daripada scientific decision ada kesalahan daripada bahagian arahan yang dikeluarkan ataupun boleh dipersoalkan. Tak boleh dipersoalkan dah lagi. So to all the parliamentarian yang luluskan benda ni, tahniah to you. To all the doctors that kept quiet, thank you for keeping quiet. This is what we got. Inilah kita dapat sekarang. Okay. Dan kuasa menyiasat, benda ni akan jatuh pada seksyen kuasa penguatkuasaan. Kuasa menyiasat akan mengikut kanun tata cara jenayah. Okay. Criminal Procedure Code Akta 593. And yang sedih yang saya lihat hanya dibincangkan dalam berita hanyalah berkenaan dengan saman. Saman yang dulu mungkin RM10,000, RM5,000, mungkin ada pindaan sekarang, tapi that doesn't matter because benda tu hanya pada saman. Tapi dari segi suara, dari segi penggunaan peranti, dari segi hak untuk kita bertanya ataupun ada jawatan kuasa khas dan sebagainya, all of that dah tak ada. Okay, peraturan ni kalau kita lihat dari segi pindaan dia, seorang individu kalau dikenakan denda tidak lebih pada RM8,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak lebih 2 tahun ataupun kedua-duanya, dan dalam hal pertubuhan perbadanan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun ataupun kedua-duanya. So much fokus kepada hanya pada denda dan compound. Sama ada compound ni akan membebankan golongan-golongan berpendapatan rendah dan sebagainya. Tapi the main thing kita lihat is kuasa telah diturunkan ataupun telah dibekalkan with limitless power. Tak ada satu jawatan kuasa teknikal khas ataupun non-independent punya parti ataupun NGO dan sebagainya untuk buat expertise untuk buat certain decision together. Tapi apa yang kita lihat secara tersirat, kenapa Polis Akta went through very fast also is bila kita lihat pada apa yang berlaku dalam persidangan WHO dalam discussion penggubalan IHR punya pindaan, the latest yang terbaru kita dah nampak kuasa tu telah diturunkan kepada the state. Maksudnya kuasa tu telah diturunkan pada negeri untuk self-govern situation. Mungkin ada satu jawatan kuasa khas yang dia akan pindah. So these laws akan sekarang jadi pelengkap untuk, dalam terma yang senang, ialah a mini IHR punya pindaan untuk persiap-sediaan for the IHR to come in sekiranya IHR tu diluluskan bulan Disember ke ataupun tahun depan. So this war is done and over. Kita punya battle untuk mempersoalkan rang undang-undang pindaan ni atau pencegahan pengawal penyakit jangkit 1998 ni is over. It's passed through the parliament and there's nothing we can do at the moment sebagai rakyat. Mungkin apa yang kita boleh ambil iktibar is kita leka and this thing slip through the parliament. Even though orang-orang yang luluskan benda ni adalah orang-orang yang menolak akta ni, pergilah rujuk kepada search. Kalau saya letak search population secara online 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, cuba lihat siapalah yang menentang this akta. It's the same people who approved it today. So it's a sad day di mana akta ni diluluskan sebegini rupa dan tak ada pindaan yang lebih inklusif. Saya tak katakan akta ni tak perlu dipindah. I think akta ni perlu dipindah, terutama sekali dari segi tracking, tapi dengan cara yang betul. So the next thing yang kita harapkan, apa benda yang kita boleh harapkan lepas satu akta dipindah is SOP ataupun peraturan-peraturan yang akan dikeluarkan untuk kita lihat bagaimana guidelines ataupun apa peraturan-peraturan yang boleh digunakan. So kami sebagai pegawai perubatan, rakyat dapat tahu, okay, to what extent, sehingga mana akta ni akan digunakan. Dan kalau digunakan cara kekerasan, apa yang dimasukkan sebagai kekerasan? Adakah kita akan tarik seorang yang ada masalah TB yang cukup lumpuh badan dia dengan BMI yang sangat sedikit, tarik dia dengan kekerasan, ataupun ada some form of budi bicara negotiation, ada fasa tu sebelum ada penggunaan kekerasan berlaku? Kita akan lihat, because isu penyakit berjangkit ialah satu isu yang sangat broad. Kita akan gunakan akta ni untuk monkeypox, kita akan guna akta ni mungkin untuk COVID, kita akan boleh gunakan akta ni untuk influenza, kita boleh gunakan akta ni untuk apa-apa pandemik yang mungkin akan berlaku pada waktu yang akan datang. Kita juga boleh gunakan akta ni untuk things like HIV and all of this kind of transmission. So broad akta, pindaan memang perlu, tetapi sekarang ni kita dah sampai fasa di mana pindaan diluluskan, and now we need to see the
SOP saja. Kita lihat pada SOP lepas ni. So the battle for doctors macam kami semua yang memang mempersoalkan something yang lebih transparent dah berakhir di sini. Okay, many NGOs juga banyak menyuarakan benda ni, but akhirnya benda ni telah lulus in court of law. So the law will prevail. Okay, it's a sad situation where this is passed, but life has to go on. Sehingga kita bertemu di episod yang akan datang. Kita lesung kau-kau.